Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin bin Iramdi. Nomor matriks BB 20110370. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan faktor luaran yang dapat mempengaruhi pencapaian organisasi serta langkah yang perlu diambil bagi berhadapan dengan situasi dan impak daripada faktor luaran tersebut. Faktor luaran ini merupakan suatu di luar jangkaan yang dapat menjejaskan kejayaan organisasi. Faktor luaran ini terdapat dalam dua jenis, yaitu faktor luaran positif serta faktor luaran negatif. Oleh dengan itu, organisasi perlu membuat keputusan dalam mengenangani. Dalam hal ini, sesebuah organisasi perlu membuat keputusan bagi mengatasi masalah yang wujud. Daripada hasil perbincangan ini, kita akan dapat mengetahui bagaimana faktor luaran ini dapat mempengaruhi organisasi. Serta yang kedua, kita akan juga dapat mengetahui langkah bagi mengatasi masalah yang wujud daripada faktor luaran negatif tersebut. Bermula kepada faktor luaran yang pertama. Faktor luaran yang pertama yaitu politik. Politik ini dapat dilihat daripada kesan yang diberikan oleh pihak kerajaan terhadap pencapaian organisasi, sama ada melalui campur tangan daripada dasar perundangan, dasar percukaian, serta ketidakstabilan politik yang berlaku di dalam sesebuah negara. Sebagai contoh, dasar perundangan seperti dasar gaji minimum yang baru telah diwujudkan mengakibatkan pendapatan syarikat menjadi berkurang. Dan kemudian, dasar perundangan juga dapat dilihat melalui perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan yang telah menghadkan. Baiklah, contoh dasar perundangan yang lain yaitu perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan yang telah menghadkan pengoperasian sesetengah organisasi sekaligus dapat memberikan kerugian kepada organisasi tersebut. Manakala terdapat juga dasar yang diamalkan oleh sesetengah negara, yaitu dasar ambil alih yang telah memberikan impak negatif kepada syarikat. Manakala dasar percukaian pula dapat dilihat seperti cukai SST dan cukai GST yang dikenakan oleh Malaysia mampu memberikan kesan dengan meningkatkan kos pengeluaran daripada sebelumnya. Bagi contoh ketidakstabilan politik pula dapat dilihat melalui peperangan, pergolakan serta rusuhan yang terjadi di dalam sesebuah negara sehingga memberikan banyak kesan kepada sesebuah organisasi. Dan kemudian faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi merujuk kepada keadaan ekonomi semasa yang mampu merubah penawaran dan permintaan pasaran. Hal ini termasuk dengan pertumbuhan ekonomi, kadar bunga, pengangguran, inflasi, serta kadar pertukaran. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat menyebabkan banyak peluang pekerjaan yang wujud sekaligus menambahkan pengeluaran industri. Manakala bagi pengangguran yang tinggi pula akan menyebabkan membantu organisasi dengan menurunkan gaji minimum kerana banyaknya penawaran buruh di pasaran serta buruh perlu bersaing bagi mendapatkan sesebuah kedudukan. Manakala inflasi pula dapat dilihat apabila kadar inflasi yang tinggi, permintaan terhadap barang mewah akan menjadi berkurang kerana pengguna akan lebih fokus kepada barang keperluan sahaja. Bagi contoh penurunan ekonomi pula dapat dilihat pada tahun 2019 dan tahun 2020, penurunan ekonomi dunia akibat daripada penularan wabak virus COVID-19 yang menyebabkan banyak syarikat menjadi gulung tikar dan terjejas. Bagi faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini dapat dilihat melalui perubahan populasi, sama ada perubahan kadar kelahiran, jangka hayat, perubahan gaya hidup, cita rasa dan tren, serta demografi penduduk.
Sekiranya penduduk menginginkan gaya hidup yang lebih sehat, maka akan menggalakkan permintaan terhadap barangan dan makanan yang lebih sehat. Oleh dengan itu, organisasi perlu menempati cita rasa dan tren terkini. Manakala faktor yang keempat yaitu faktor teknologi. Kemajuan teknologi dan pembangunan mampu memberikan kesan kepada organisasi. Antara kemajuan tersebut dapat dilihat seperti kemajuan ICT yang dapat membolehkan komunikasi serta langkah kerja dipercepatkan dan dilakukan secara lebih efisien. Organisasi perlu memastikan ICT mereka sentiasa dikemas kini agar tidak dipandang ketinggalan zaman oleh pelanggan mereka. Manakala faktor teknologi yang lain dapat dilihat seperti R&D. R&D dilakukan dengan meningkatkan inovasi terhadap produk, servis, dan sistem organisasi. Inovasi terhadap mesin mempunyai efek positif dan juga negatif. Kemajuan teknologi seperti penggunaan mesin dalam membajak sawah menyebabkan peningkatan terhadap pengeluaran padi dipercepat, dan kemudian bagi efek negatif daripada kemajuan teknologi ini seperti memusnahkan syarikat tradisional seperti syarikat mesin taip kerana telah digantikan dengan teknologi baharu seperti teknologi mesin cetak yang lebih mudah. Dan faktor teknologi ini sebagai contoh e-dagang, yaitu dapat memperluaskan bilangan pelanggan serta mengurangkan kos pemasaran. Dan faktor yang terakhir pula ialah faktor persekitaran. Faktor ini merujuk kepada ekologi dan persekitaran yang dapat mempengaruhi operasi syarikat serta permintaan pengguna. Sebagai contoh, kejadian tsunami yang berlaku di Jepun pada tahun 2011 telah memberikan kesan yang sangat teruk kepada syarikat Toyota. Oleh dengan itu, organisasi perlu mengambil berat berkenaan dengan persekitaran global seperti mengeluarkan barangan yang mesra alam. Antara cara mengatasi masalah yang wujud daripada faktor tersebut, yang pertama yaitu dengan meningkatkan pemasaran. Melalui faktor politik, kita dapat lihat perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan menyebabkan pengoperasian sesetengah organisasi dihadkan. Oleh dengan itu, syarikat perlu melakukan inisiatif lain bagi mengatasi masalah ini dengan melakukan kaedah pemasaran seperti e-dagang. Dan kemudian langkah yang lain dapat dilakukan ialah melakukan analisis POLC, yaitu Planning, Organizing, Leading, and Controlling. Hal ini bertujuan bagi mengenal pasti masalah dan langkah yang sesuai agar kelemahan tersebut dapat diperbaiki. Dan langkah yang ketiga yaitu melakukan lebih banyak R&D seperti yang terdapat pada kemajuan mesin pembajak sawah tadi. Kesimpulannya, perubahan ini merupakan suatu yang di luar jangkaan organisasi. Akan tetapi, persediaan perlu dilakukan agar masalah ini dapat diatasi dengan segera. Sekian, terima kasih.